Baik, terima kasih menawar di studio. Selamat pagi Malaysia. Berlintas langsung cerita pagi dari Melaka hari ini. Kita di Tadika Perpaduan Taman Cheng Jaya yang merupakan sebuah tadika kelolaan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Jadi hari ini kita akan menceritakan berkenaan dengan pemerkasaan SOP di kalangan kanak-kanak tadika ini. Dan bersama saya pada hari ini adalah Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Melaka, Puan Habibah Jaafar. Terima kasih Puan kerana sudi bersama dengan kita pagi ini. Terima kasih kembali Farah kerana sudi datang ke Tadika Cheng Jaya ni. Baik, sungguh meriah Tadika ni hari ini menawar kalau saya nak bagi tahu. Okey, kita teruskan kepada soalan pertama. Bagaimana Puan pihak Kementerian Perpaduan Negara menggariskan SOP kepada Tadika Perpaduan supaya setiap anak-anak yang di dalam tadika ini mengikut SOP yang ditetapkan oleh MN? Kementerian Perpaduan Negara memang sangat mengambil berat berkenaan dengan SOP di Tadika Perpaduan, yang mana untuk ibu bapa ianya perlu memastikan untuk anak-anak ni hadir dalam keadaan yang sihat dan dalam keadaan yang bersih. Jadi bila sampai ke Tadika Perpaduan, semua anak-anak ini akan dipastikan suhu mereka melalui pengimbas suhu, yang mana suhu yang di bawah 37.5 sahaja yang kita benarkan. Yang mana yang sihat ni mereka akan dibenarkan masuk ke kelas dengan cara mereka ni akan membasuh tangan menggunakan air dan sabun, kemudian baru diletakkan di tempat masing-masing dengan menggunakan SOP penjarakan sosial. Dan mereka juga yang mana mempunyai suhu 37.5, kita tak akan benarkan untuk hadirlah sebab kita risau akan menjangkiti anak-anak yang lain. Okey. Baik Puan, jadi kalau kata anak-anak ni kan perlu banyak kaedah yang perlu kita terapkan untuk make sure mereka ni, orang kata dengar kata lah kan, ikut panduan dan SOP. Jadi bagaimana Kementerian Perpaduan Negara sendirilah membuat garis panduan bagi memastikan anak-anak ini sentiasa dalam keadaan yang terhindar dari sebarang penyakit? Macam mana? Kementerian Perpaduan juga ada melancarkan satu aktiviti yang kita panggil Take 5, yang mana dalam aktiviti tersebut menerapkan segmen keselamatan dan juga kebersihan, dan anak-anak ini diajar cara bagaimana untuk mencuci tangan, kemudian menggunakan pelitup muka dan sentiasa menjaga jarak di antara satu sama lain. Dan mereka juga akan diingatkan dengan cerita-cerita COVID ni supaya mereka akan sentiasa berwaspada dan kemudiannya balik akan menyampaikan kepada ibu bapa dan juga adik-beradik mereka. Sebab anak-anak ni akan mendengar kata kalau cikgu-cikgu yang memberitahu kepada mereka lah. Itu tujuan kita. Baik Puan, jadi selepas apa yang Puan dah ceritakan tadi tu kan, pastinya ibu bapa yang melihat surat kita sekarang ini akan rasa lebih selamat untuk menghantar anak-anak mereka di tadika ataupun taska kelolaan Kementerian Perpaduan Negara lah. Jadi bagaimana Puan perkara ini dapat diterapkan agar perasaan selamat tu terus dirasai oleh para ibu bapa di luar sana? Okay, saya rasa saya sebagai ibu bapa pun akan sentiasa memastikan anak-anak saya berada di tempat yang selamat, iaitu di Tadika Perpaduan ini kita sangat menitik beratkan, yang mana melalui Kementerian Perpaduan Negara mereka telah pun menyalurkan beberapa peruntukan yang boleh kita mengambil berat tentang cara bagaimana untuk menghindarkan COVID-19 inilah, dengan menyalurkan keperluan dari segi sanitizer dan juga pelitup muka, serta tak lupa bahan-bahan untuk kita sanitasi kelas Tadika Perpaduan sebelum ataupun selepas sesi pembelajaran ni. Itu yang kita rasa agak selamatlah untuk anak-anak kita belajar di Tadika Perpaduan. Terima kasih Puan untuk perkongsian itu tadi. Dapat tak kalau Tadika Perpaduan juga boleh menerapkan SOP yang sangat ketat untuk anak-anak ini, ibu bapa juga perlu mengajar mereka SOP yang betul bermula dari rumah. Jadi saya kira sekian saja cerita pagi dari saya dan kru penerbitan Selamat Pagi Malaysia. Kembali semula kepada rakan tugas di studio. Terima kasih.